Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana, innaka antal alimul hakim. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir, wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, sentiasa kita bersyukur kehadrat Allah Ta'ala kerana Allah masih mengurniakan nikmat-nikmatnya kepada kita semua. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin dan muslimat jemaah surau Al-Mawaddah yang dikasihi lagi dirahmati Allah Ta'ala sekalian, InsyaAllah pada subuh ni kita sambung semula kuliah tafsir Al-Quranul Karim, surah An-Nisa, surah yang keempat dalam Al-Quran. Pada minggu lepas Alhamdulillah kita dah sampai sehingga ayat 96. So pada subuh ni insyaAllah kita sambung bermula ayat 97 sehinggalah nanti ayat-ayat seterusnya insyaAllah ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman pada ayat 97, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim qalu fima kuntum qalu kunna mustad'afina fil ard قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. Yang bermaksud sesungguhnya orang-orang yang diambil nyawanya oleh malaikat semasa mereka sedang menganiaya diri mereka sendiri, mereka ditanya oleh malaikat dengan berkata, apakah yang kamu telah lakukan mengenai agama kamu? Mereka pun menjawab, kami dahulu adalah orang-orang yang tertindas di bumi. Para malaikat bertanya lagi, tidakkah bumi Allah itu luas yang membolehkan kamu berhijrah dengan bebas padanya? Maka orang-orang yang sedemikian itu keadaannya, tempat akhir mereka ialah neraka Jahannam, dan neraka Jahannam itu adalah seburuk-buruk tempat kembali. Baik, ayat 97 surah An-Nisa ni merupakan satu peringatan keras daripada Allah Subhanahu wa ta'ala liman tarakal hijrah, bagi orang yang tidak mahu pergi hijrah, ma'a qudratihi 'alaiha hatta mat, padahal dia ada kemampuan sebenarnya untuk pergi hijrah tapi dia tak mahu sehinggalah dia meninggal dunia. Ayat ni disebut para ulama tafsir nazalat fi qaumin min ahli Makkah. Ayat ni turun berkenaan tentang setengah orang dekat Makkah pada masa dahulu. Kanu qad aslamu hina kana ar-rasul bi Makkah. Dahulu mereka telah pun masuk Islam semasa baginda alaihi salatu wassalam berada di kota Mekah. Falamma hajara, lalu apabila baginda alaihi salatu wassalam hijrah daripada Makkah ke Madinah, aqamu ma'a qaumihim bi Makkah. Mereka ni tetap duduk dekat Mekah. Mereka tak mahu pergi ikut hijrah bersama-sama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dikatakan wa kharaju yauma madrin ma'al musyrikin. Bahkan ketika mana berlaku peristiwa peperangan Badar pada tahun yang kedua hijrah, mereka ni ikut serta bersama-sama orang musyrik untuk menghadapi umat Islam. Sehingga kan faqutilu bi badrin kafirin, sehingga kan mereka ini terbunuh di peperangan Badar sebagai kafir kerana mereka telah murtad. Faqala al-muslimun, lalu apabila orang Islam atau kaum muslimin sahabat-sahabat Nabi nampak mereka setelah meninggal di medan Badar, mereka mengatakan kana ashabuna haula'il muslimin,
mereka ni orang sahabat-sahabat kami, mereka ni dah masuk Islam dah. Tetapi rupa-rupanya mereka tak mahu ikut hijrah dengan Nabi. Mereka tetap bersama-sama dengan orang musyrik dekat kota Mekah. Bahkan mereka membantu orang-orang musyrik dalam peristiwa peperangan Badar. Maka pada ayat 97 ni Allah Ta'ala menjelaskan bagaimana kematian mereka, bagaimana kematian orang-orang yang tidak mahu hijrah padahal mereka ada kemampuan untuk hijrah. Ya, maka Allah Ta'ala sebut pada ayat ni, innal ladhina tawaffahumul malaikah. Ya, sesungguhnya orang-orang yang diwafatkan malaikat mereka. Wafat ni maksudnya biasa kita terjemah dengan meninggal kan. Sebenarnya maksud wafat ialah, wafat itu artinya berasal daripada kata at-tawaff. Ya, maksudnya ialah sempurna. Kenapa kematian itu disebut dengan wafat atau secara bahasa berarti sempurna? Alasannya ialah setiap orang yang meninggal dunia atau setiap orang yang diwafatkan itu berarti usia mereka telah sempurna, rezeki mereka telah sempurna, amal mereka telah sempurna. Jadi tidak ada yang tidak sempurna lagi bagi orang yang telah meninggal dunia. Maka dikatakan, lau baqiya alaihi syai'un min dhalika lam yakun mutawaffiyan. Seandainya masih ada baki lagi, misalkan masih ada baki rezeki dia, dia tak akan diwafatkan, dia tidak akan meninggal. Atau masih ada baki usia dia, sepatutnya masih ada baki usia dia, maka dia tidak akan meninggal. Maka wafat itu secara bahasa berarti sempurna. Ya, maka orang-orang yang meninggal dunia itu ketika mana telah disempurnakan nikmat duniawi semua kepada mereka, sama ada rezeki, harta benda, usia dan lain sebagainya. So dah tak ada baki dah untuk dia di dunia, maka dia wafat. Oleh kerana itulah, selagi mana kita hidup dekat dunia ni, itu maknanya masih ada bahagian kita di dunia ni. Oleh kerana itulah, kita orang Islam tak boleh berputus asa. Kerana selagi mana kita masih hidup di atas dunia ni, Allah Ta'ala telah pun jamin rezeki kita. وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. Allah jamin rezeki kita. Tapi kalau rezeki kita telah disempurnakan Allah, Allah dah bagi semua bahagian kita tu, maka kita pun selesai. Kita pun akan diwafatkan, disempurnakan. Maka maksud diwafatkan itu disempurnakan, telah disempurnakan segala sesuatu bahagian dia daripada dunia ini. Ya, innal ladina tawaffahumul malaikah, sesungguhnya orang-orang yang diwafatkan oleh malaikat Allah, yang diambil nyawanya oleh malaikat Allah. Jadi Allah Ta'ala mempunyai malaikat yang Allah tugaskan untuk mencabut nyawa. Ya, siapa yang dimaksudkan dekat sini? Yang dimaksudkan dekat sini adalah mereka yang ingkar untuk hijrah, mereka yang tidak mahu hijrah daripada Makkah ke Madinah. Ya, innal ladhina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim, sesungguhnya orang-orang yang diambil nyawanya oleh para malaikat
zalimi anfusihim, semasa mereka sedang menganiaya diri mereka sendiri. Maksudnya, semasa mereka melakukan perbuatan yang ditegah oleh Allah Ta'ala, iaitulah biqu'udihim fi daril kufri wa tarki al-hijrah, iaitulah mereka tetap duduk di negeri orang kafir dan tidak mahu pergi hijrah. Jadi setiap dosa yang dilakukan itu maknanya kita melakukan kezaliman terhadap diri kita sendiri. Maka selalu saya sebut bahawa yang paling banyak menzalimi kita bukanlah orang lain, tetapi diri kita sendiri. Kitalah yang paling banyak menzalimi diri kita. Bila itu, setiap kali kita buat dosa, hakikatnya kita sedang menzalimi diri kita. Zalimi anfusihim, semasa mereka menzalimi diri mereka oleh kerana tidak mahu pergi hijrah, tetap duduk di negeri orang kafir, bahkan mereka menolong orang-orang kafir. Ini menunjukkan bahawa perbuatan ini adalah satu perbuatan dosa. Ya. Semasa mereka meninggal, para malaikat tanya, qalu fima kuntum, apakah yang telah kamu lakukan mengenai agama kamu? Para malaikat tanya, apakah yang telah kamu lakukan mengenai agama kamu? Soalan ni ditanyakan oleh para malaikat taubikhan lahum, dengan tujuan untuk mencela mereka, untuk menghina mereka. Ditanya, apa yang kamu dah buat terhadap agama kamu? Lalu apabila mereka ditanya oleh malaikat begitu, mereka pun menjawab, qalu kunna mustad'afina fil ard. Mereka mengatakan, kami dahulu adalah orang-orang yang lemah di bumi, orang-orang yang tertindas di bumi. Kunna du'afa'u fi ardina, dahulu kami ni orang-orang lemah di bumi kami. Ajizina an daf'i zulmi wal qahri anna, kami ni lemah dulu daripada menolak kezaliman dan paksaan. Jadi semasa ditanya oleh para malaikat, apa yang menyebabkan mereka tidak mahu hijrah bersama-sama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, begitu juga dengan orang-orang yang beriman yang lainnya, jawapan mereka ialah kunna mustad'afina fil ard, kami ni orang-orang lemah di bumi kami. Laisa lana qudrah 'ala al-hijrah, kami tak ada kuasa untuk pergi hijrah. Ni alasan yang mereka buat. Tetapi alasan yang mereka sebutkan ni tidaklah jujur. Bukan, sebenarnya mereka ni bukanlah orang-orang lemah. Ya. Maka Allah Ta'ala mengatakan pada ayat ni, qalu alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha. Malaikat itu bertanya kepada mereka, tidakkah bumi Allah itu luas yang membolehkan kamu berhijrah dengan bebas padanya? Ya, kamu tetap berada dekat sini, ya, tidak mahu pergi hijrah, kamu loyal dengan orang-orang kafir ni. Alam takun ardullahi wasi'ah, bukankah bumi Allah Ta'ala itu luas? Kenapa kamu tetap bertahan di negeri ini sedangkan kamu tak boleh menjalankan agama kamu? Kenapa kamu tak mahu pergi hijrah? Padahal kalau engkau mahu pergi hijrah, insya-Allah engkau boleh menyelamatkan agamamu. Jadi dalam Islam ni dia ada peringkat-peringkat
peringkat-peringkat bagaimana kita berada di suatu tempat dan bila mana kita mesti pindah daripada situ, hijrah daripada situ. Pertama, kalau kita boleh menjalankan agama di satu tempat tu, di satu kampung tu, di satu negeri tu, maka kita sangat baik untuk duduk dekat situ. Yang kedua, seandainya ada gangguan untuk kita menjalankan agama dekat situ, kalau boleh kita atasi, maka itu yang terbaik. Tetap hadapi berada di situ sambil memperjuangkan agama. Tetapi seandainya kalau kita menetap dekat situ, kita tak boleh menjalankan agama kita, kita pun tak boleh mengamalkan syariat Islam, maka tak ada pilihan melainkan hijrah. Jangan menetap dekat situ. Kenapa? Kerana ad-dinu aghla min kulli syai'. Agama ni lebih mahal daripada segala-galanya. Kita rasa tanah kelahiran kita tu mahal. Kita rasa tanah kelahiran kita itu berharga. Tapi kita tahuilah bahawa agama kita jauh lebih berharga dan bernilai di sisi Allah. Sehingga kan seandainya di tempat kita tak boleh kita menjalankan agama ni, tak boleh kita mengamalkan syariat Allah Ta'ala ni, maka kita kena keluar daripada situ. Kita kena hijrah daripada situ. Bahkan Al-Imam Ibn Kathir rahimahullah mengatakan macam ni, hadhil ayatu ammah. Ayat ni am fi kulli man aqama baina dhahranil musyrikin wa huwa qadirun al hijrah, iaitulah kepada setiap orang yang duduk di negeri orang-orang musyrikin dan dia mampu untuk berhijrah. Wa laysa mutamakkinan min iqamatid din, dan dia tidak memungkinkan untuk dapat melakukan, untuk mengamalkan agama dia di negeri tersebut, fa huwa zalimun li nafsihi, maka itu maknanya dia telah melakukan kezaliman terhadap diri dia, murtakibun haraman bil ijtima', dan dia telah melakukan perkara yang haram berdasarkan kesepakatan para ulama. Jadi kalau misalkan ada seseorang dia duduk di negeri orang-orang yang tak beriman kepada Allah, kemudian dia duduk dekat situ, dia tidak dapat menjalankan syariat Allah kerana mungkin dihalang oleh kuasa orang-orang bukan Islam, so dia tak boleh menjalankan agama dekat situ, maka perkara yang mesti dia lakukan ialah hijrah, pindah daripada situ. Tak boleh duduk menetap dekat situ. Seandainya dia tetap memilih duduk dekat situ dengan pelbagai alasan duniawi, mungkin dia mengatakan ini tanah kelahiran aku, ni tempat aku bekerja, ni begini begitu, macam-macam dia buat alasan, tapi dia tak boleh menjalankan agama dekat situ, maka perbuatan itu ialah perbuatan yang menzalimi diri dia sendiri, dan ini perkara yang diharamkan berdasarkan kesepakatan para ulama. So oleh kerana itulah kita perlu untuk memilih kita tinggal dekat mana. Maka salah satu nikmat Allah Ta'ala yang paling besar dalam hidup kita ni, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, ialah apabila Allah Ta'ala takdirkan kita duduk di negeri, di kampung, di kawasan yang selesa menjalankan agama kita. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Ini satu nikmat yang banyak tidak disedari oleh kita umat Islam. Ya, salah satu nikmat yang banyak dilupakan oleh setengah orang Islam, iaitulah nikmat aman menjalankan syariat Allah Ta'ala di tempat kita, di kawasan kita. Alhamdulillah, kita duduk di suatu negeri, kalau kita azan tak ada yang kacau, Alhamdulillah. Kalau kita sembahyang tak ada kacau, kalau kita nak buat kuliah agama tak ada kacau, Alhamdulillah. Ini nikmat daripada Allah Ta'ala yang kita kena bersyukur. Kita tak boleh bayangkan seandainya kita duduk di suatu negeri yang tidak dapat menjalankan syariat Allah Ta'ala dekat situ. Kita nak macam mana?
So pilihan mesti hijrah. Pilihan mesti hijrah. Dan hijrah ini hanya akan mudah bagi mereka-mereka yang mempunyai keimanan yang kuat, ya. Maka pada ayat ni Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan, ya, bagaimana orang-orang yang tidak mahu pergi hijrah itu semasa para malaikat mewafatkan mereka ataupun mencabut nyawa mereka. Para malaikat itu bertanya, apa yang dah kamu buat terhadap agama kamu? Ya? Bagaimana perjuangan kamu terhadap agama kamu? Lalu mereka mengatakan, kunna mustad'afina fil ard. Kami ni orang lemah di atas muka bumi ni, ya. Lalu dijawab, qalu alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha. Bumi Allah Ta'ala tu luas, kenapa kamu tak hijrah? Jadi walaupun mereka mengatakan diri mereka ni adalah orang-orang lemah, Allah Ta'ala tahu sebenarnya mereka kuasa, mampu untuk pergi hijrah. Maka seseorang tidak boleh membuat-buat alasan mengatakan saya tak mampu, saya tak boleh, ya, saya tak ada kuasa, saya lemah. Kena usaha dulu, ya, kena usaha dulu. Allah Ta'ala Maha tahu. Kalau betul-betul seseorang tu lemah, tak ada kuasa, Allah tak paksa. Allah Ta'ala tak paksa. Maka dalam Quran Allah mengatakan, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak bebani seorang hamba melainkan sesuai dengan kemampuan dia. Maka seandainya tadi hidup di suatu negeri, di suatu kawasan, kita tak dapat menjalankan syariat dekat situ, so kita kena pindah, kita kena cari. Maka kalau kita nak pilih tempat tinggal kita, ya, katalah rumah kita, maka salah satu perkara yang kita kena perhatikan ialah bagaimana Islam di kawasan itu. Adakah Islam boleh dijalankan di kawasan situ? Adakah syariat Islam boleh dihidupkan di kawasan situ? Kalau boleh, itulah pilihan terbaik. Tapi kalau tak boleh, sebaiknya kita pilih tempat yang lain. Allah Ta'ala mengatakan dalam Al-Quran, ya ibadiyalladzina amanu, wahai hamba-hambaku yang beriman, inna ardi wasi'ah, sesungguhnya bumiku ini sangatlah luas, fa iyaya fa'budun, maka hanya kepadaku sajalah kamu beribadat. Allah mengatakan bumi Allah Ta'ala ni luas. So kalau di suatu tempat kita tak boleh menjalankan syariat Islam, ya, maka kita kena pilih tempat lain. Ya, kerana agama ini lebih mahal daripada segala-galanya. Kita tak boleh mengatakan, aku tak mungkin pindah daripada sini, sebab inilah tanah kelahiran aku, inilah kampung aku. Ya, tapi kalau tak boleh menjalankan agama dekat situ, pilihan ialah mesti hijrah, mesti tinggalkan tempat itu. Kerana agama lebih mahal daripada segala-galanya. Ya. Baik, seterusnya Allah Ta'ala mengatakan, faulaika ma'wahum jahannam, maka orang-orang sedemikian itu keadaannya, tempat akhir mereka ialah neraka Jahannam. Ini menunjukkan bahawa tidak mahu pergi hijrah sedangkan dia mampu untuk melakukannya merupakan satu dosa yang amat besar. Sehingga kan Allah mengatakan faulaika ma'wahum jahannam, balasan bagi mereka ialah neraka Jahannam Allah, wasa'at masira, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali, waliyadzubillah. Ya, maka kita pun sekarang ni perlu kita ambil pengajaran daripada ayat Allah Subhanahu Wa Taala ni, iaitulah kalau kita duduk di satu kawasan yang mana kita tak dapat menjalankan agama dekat situ, atau susah nak menjalankan agama dekat situ, maka memilih pindah daripada tempat itu ialah pilihan terbaik bagi kita demi menjaga agama kita. Dan kalau kita sudah berada di kawasan yang mana Islam hidup dekat situ, Islam dapat diamalkan dengan baik dekat situ, maka kita perlu bersyukur kepada Allah Ta'ala
kerana itu merupakan satu nikmat yang besar yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kita. Baik, kita teruskan ayat 98. Allah Ta'ala berfirman, إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. Kecuali orang-orang yang lemah lagi uzur dari kaum lelaki dan perempuan serta kanak-kanak yang tidak berdaya mencari hilah untuk melepaskan diri dan tidak pula mengetahui sesuatu jalan untuk berhijrah. Jadi pada ayat 99 ni Allah Ta'ala menjelaskan bahawa ada golongan yang Allah Ta'ala izinkan mereka, maafkan mereka untuk tidak hijrah. Siapakah mereka? Illal mustad'afin, golongan-golongan yang lemah, golongan-golongan yang uzur. Minar rijal, seperti lelaki, mungkin dah tua sangat, nak hijrah tu memang dah tak boleh dah, ataupun mungkin dia sakit, tak boleh. Wan nisa, orang-orang perempuan, ya, dia tak kuat. Wal wildan, kanak-kanak, ya. Maka mereka yang macam ni, golongan lemah ni, ya, tidak mengapa mereka tak pergi hijrah. La yastati'una hilah, ay la yaqdiruna ala daf'il qahri wal zulm. Mereka tak ada kuasa untuk menolak kezaliman. Wala yahtaduna sabila, dan tidak pula mengetahui jalan untuk berhijrah. Maka orang-orang yang macam ni Allah Ta'ala bagi kepada mereka keuzuran. Allah Ta'ala tidak berikan kepada mereka dosa sebagaimana kepada orang-orang yang Allah Ta'ala sebut pada ayat 97 tadi. Ya, kerana pada ayat 97 tu, walaupun mereka mengatakan bahawa mereka lemah, sebenarnya mereka berbohong. Allah Ta'ala Maha tahu bahawa sebenarnya mereka kuasa untuk pergi hijrah, cuma mereka tak mahu. Kalau yang disebut pada ayat 98 ni memang golongan yang betul-betul dia lemah, dia tak boleh nak pergi hijrah. Sama ada dia lelaki yang sudah dewasa tapi mungkin dia sakit atau terlampau tua. Wan nisa, perempuan, ya, perempuan ni lemah. Wal wildan, kanak-kanak, la yastati'una hilatan wala yahtaduna sabila, yang mana mereka ni tidak ada upaya untuk mencari hilah, ya, untuk melepaskan diri, dan tidak pula mengetahui sesuatu jalan untuk berhijrah. Maka orang-orang macam ni, kata Allah Ta'ala pada ayat 99, فَأُولَٰئِكَ عَسَى اللَّهُ أَن يَعْفُوَ عَنْهُمْ وَكَانَ اللَّهُ عَفُوًّا غَفُورًا. Maka mereka yang demikian sifatnya, dia itulah orang-orang lemah daripada kalangan lelaki, perempuan dan kanak-kanak tadi. Memang mereka ni betul-betul lemah, tak boleh dah nak pergi hijrah. Ya, asallahu ayya'fu anhum, mudah-mudahan Allah maafkan mereka. Kata asa dekat sini biasa diterjemah dengan mudah-mudahan, tapi untuk Allah Ta'ala bukan sekadar bermakna mudah-mudahan. Kalau kita terjemah dengan mudah-mudahan, ya mungkin Allah maafkan, mungkin tidak. Tapi maksudnya dekat sini Allah Ta'ala pasti akan maafkan mereka. Kalau betul-betul mereka ni lemah, tak kuasa untuk pergi hijrah, Allah maafkan mereka. Wa kana Allahu 'afuwan ghafura, kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ialah Rabb yang Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun. Ya, Allah Ta'ala itu ialah Rabb yang Maha Pemaaf dan Maha Pengampun. Bahkan Allah Ta'ala tu sangat suka memaafkan. Berbeza dengan kita. Kalau kita kadang-kadang berat nak memaafkan, bahkan ada orang sampai mengatakan tiada maaf bagimu. Ya, Allah Ta'ala Rabb yang Maha Pemaaf dan Allah sangat suka memaafkan. Maka dalam salah satu doa yang Nabi ajar kepada Aisyah,
Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, sesungguhnya engkau Rabb yang maha pengampun dan engkau suka memaafkan. Fa'fu anni, maka maafkanlah aku. Ya. Jadi kalau betul-betul mereka ni lemah, sama ada lelaki, perempuan, kanak-kanak, memang betul-betul mereka lemah, dan Allah Ta'ala maha tahu bahawa mereka ni lemah, tak kuasa, maka mereka ini dimaafkan oleh Allah. Mereka tidak akan mendapatkan seksa, mereka tidak akan dihinakan sebagaimana golongan-golongan yang tidak mahu hijrah, padahal mereka sebenarnya kuasa untuk hijrah. Ya, sebagaimana yang kita bahaskan pada ayat 97 tadi, ya. Baik, kita teruskan ayat 100. Allah Ta'ala berfirman, وَمَنْ يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعَةً وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا. Dan sesiapa yang berhijrah pada jalan Allah, nescaya ia akan dapati di muka bumi ini tempat berhijrah yang banyak dan rezeki yang makmur. Dan sesiapa yang keluar dari rumahnya dengan tujuan berhijrah kepada Allah dan Rasulnya, kemudian ia mati dalam perjalanan, maka sesungguhnya telah tetap pahala hijrahnya di sisi Allah. Dan ingatlah, Allah maha pengampun lagi maha mengasihani, ya. Masya Allah. Ayat 100 ni menunjukkan kepada kita tentang keutamaan orang-orang yang berhijrah di jalan Allah Ta'ala. Pertama, Allah Ta'ala sebut وَمَنْ يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ, ay وَمَنْ يَخْرُجْ min ardi syirki ila ardil Islam firaran bidinihi. Sesiapa yang keluar atau meninggalkan negeri yang mensyirikkan Allah menuju negeri Islam, firaran bidinihi, dia lari, dia keluar daripada negeri itu, dia hijrah daripada situ kerana ingin menyelamatkan agama dia, rajian fadla rabbihi, dan kerana mengharapkan kurnia daripada Tuhannya, qasidan nasrata dinihi, dan dengan tujuan untuk menolong agama Allah Ta'ala, maka kata Allah, yajid fil ardi muraghaman kathiran wasa'ah, maka dia akan dapati di muka bumi ini tempat berhijrah yang banyak. Allah Ta'ala jamin, yajid fil ardi makanan, dia akan mendapati tempat di atas muka bumi ini, ya. Wa mutahawwilan yun'amu fiha, dan dia akan mendapatkan, dia pasti akan mendapatkan tempat yang banyak, ya, yang mana dia diberikan kelapangan dekat situ, diberi rezeki kepada dia dekat situ. Jadi ayat ini memberi satu jaminan bahawa jangan ragu bila nak hijrah. Kalau betul-betul nak hijrah, nak pindah dari satu tempat tu kerana betul-betul ingin menyelamatkan agama, maka jangan risau, Allah akan sedia tempat. Engkau pasti akan menemukan tempat yang banyak, dan Allah Ta'ala akan beri wasa'ah, kelapangan rezeki. Walaupun engkau meninggalkan rumahmu, meninggalkan tanah kelahiranmu, mungkin meninggalkan pekerjaanmu, tetapi Allah Ta'ala akan bagi kelapangan rezeki kepada engkau. Allah akan cukupkan rezekimu, ya. Ini janji daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kerana ramai orang-orang tidak mahu pergi hijrah kerana mereka bimbang meninggalkan rumah mereka, meninggalkan harta mereka, dan bagaimana nanti keadaan mereka apabila sampai ke negeri yang dituju. Mereka takut bahawa mereka tak akan makan, mereka takut mereka akan jadi hidup susah. Maka Allah jelaskan dekat sini satu jaminan pada mereka, ya.
Ini konteks zaman dulu, ya. Kalau zaman kita sekarang, ya, dah ada sempadan-sempadan. Zaman dulu tak ada sempadan dah. Orang nak pergi mana saja boleh, ya. Tak ada sempadan antar negara macam sekarang, ya. So zaman kita sekarang ni, saya ingat ayat ni boleh diamalkan seandainya kita berada di suatu negeri yang memang kita tak boleh menjalankan Islam dekat situ, ya. Tetapi kalau dalam konteks negara kita, kata seperti Malaysia yang mana majoriti orang Islam dan kita boleh menghidupkan Islam, bahkan Islam sebagai agama rasmi, maka kita tidak perlu untuk hijrah. Walaupun ada gangguan-gangguan terhadap agama kita, maka pilihan terbaik kita bukan hijrah, tetapi kita menghadapinya kerana kita ada kekuatan, kerana kita ada power. So kita tak boleh mengalah begitu saja, ya. Kita kena pertahankan agama, kita kena bela agama kita. Berbeza kalau misalkan kita memang tak ada kuasa, duduk di suatu negeri memang langsung tak ada kuasa, maka pilihan adalah hijrah. Dan jangan risau, jangan ragu untuk hijrah. Allah jamin tempat akan ada dan Allah Ta'ala jamin kelapangan rezeki, insya-Allah. Kemudian Allah Ta'ala mengatakan, wa man yakhruj min baitihi muhajiran ila Allah wa rasulihi. Sesiapa yang keluar daripada rumah dia, dia tinggalkan rumah dia muhajiran, ya, dengan tujuan untuk berhijrah kepada Allah dan Rasul. Dia nak membela agama Allah dan Rasul, nak mempertahankan agama Allah dan Rasul. Thumma yudrikul maut, kemudian dia meninggal di perjalanan, ya. Belum lagi sampai ke ke tempat yang dituju, kemudian thumma yudrikul maut, ya, kematian datang kepada dia, ya. Maka kata Allah Ta'ala, faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah, sesungguhnya telah tetap pahala hijrah di sisi Allah. Walaupun dia belum sampai ke negeri yang dituju, maka dia telah mendapatkan ganjaran besar daripada Allah. Kenapa? Kerana dia telah pun berniat untuk hijrah di jalan Allah. Niat itu boleh mendahului kepada amal-amal zahir. Walaupun amal zahir kita belum melakukan, tapi niat dah ada, maka niat itu dapat dinilai oleh Allah Ta'ala sebagai satu kebaikan, ya. Wa kana Allahu ghafurur rahima, dan Allah Ta'ala ialah Rabb yang Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani, ya. Jadi ayat 100 ini memberikan Allah Ta'ala memberikan jaminan kepada orang-orang yang berhijrah di jalan Allah dan Rasul bahawa mereka akan mendapatkan tempat, bahkan Allah akan bagi kelapangan rezeki disebabkan hijrah. Maka daripada sini kita juga belajar bahawa hijrah merupakan satu sebab Allah lapangkan rezeki. Maka para ulama mengatakan macam ni, lam takhtu khutwatan fi tariqil haqqi bi niyatin salihatin illa a'taqallahu ma'aha as-sa'ah. Tidaklah engkau melangkahkan kakimu satu langkah di jalan yang hak, di jalan yang benar, bi niyatin salihatin, dengan niat yang baik pula, illa a'taqallahu ma'aha as-sa'ah, melainkan Allah Ta'ala beri kepadamu kelapangan. Setiap satu langkah yang engkau langkahkan pada jalan yang benar dengan niat yang betul untuk menuju Allah dan Rasul, maka Allah akan bagi kelapangan. Allah akan bagi kelapangan hidup, kelapangan rezeki dan lain-lain sebagainya. Allah tidak akan pernah menyanyiakan mereka yang berhijrah di jalannya. Bahkan seandainya mereka wafat di tengah perjalanan, sebelum sampai ke tempat yang dituju, Allah Ta'ala telah sempurnakan pahala untuk mereka kerana niat mereka yang baik untuk berhijrah demi agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat yang dikasihi dan dirahmati Allah Ta'ala sekalian, saya ingat sekadar tu saja kuliah kita pada subuh ni, ayat 97 sampai ayat 100 surah An-Nisa ni. Moga-moga Allah Ta'ala kurniakan kepada kita kefahaman yang baik
dan dapat kita ambil pengajaran daripada ayat-ayat Allah Ta'ala ni untuk kita amalkan dalam kehidupan kita, insya-Allah. Yang baik daripada Allah Ta'ala, segala yang kurang daripada saya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.